Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak? Sehat? Oke, sebelum kita mulakan kelas, lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah, dan apa yang kita belajar ini mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan apa yang salah, doa sungguh-sungguh ya. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita, insya-Allah. Baik, anak-anak yang saya kasihi sekalian, sebelum memulakan kelas, Ustaz nak tayangkan satu video kepada kamu semua. Video apa? Video itu ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, Ustaz akan tengok dengan betul-betul tekun dan cuba catat apa yang kamu rasa penting daripada video yang kita akan tengok nanti. Baik, sedia? Dah sedia? Okey, jom kita tengok. Okey, baik anak-anak sekalian. Seronok tak tengok video tadi? Seronok, okey. Seronok kan video tadi? Ada lawak kan? Baik, dalam video tadi dia ceritakan tentang dia seorang watak kan? Okey, Ustaz nak apa yang kamu faham daripada video yang kita tengok sebentar tadi? Okey, siapa nak bagi jawapan? Okey, angkat tangan. Bagus. Apa dia jawapannya? Okey, mencegah kemungkaran. Okey, terima kasih jawapan. Bagus. Okey, seterusnya siapa nak bagi jawapan? Mira. Okey, angkat tangan. Apa dia jawapan? Apa dia yang kita nak tahu, apa yang nak disampaikan daripada video tadi? Okey, menyampaikan walaupun satu ayat. Okey, terima kasih untuk jawapan. Betul juga. Okey, siapa lagi nak bagi respon? Okey, Amiza. Apa dia jawapannya? Mencegah kemungkaran. Okey, terima kasih jawapan.
Dia cakap mencegah kemungkaran. Okey, semua jawapan yang kamu bagi itu adalah betul. Okey, dan ia berkait dengan apa yang kita akan belajar hari ini. Baik. Jadi, agak-agak kamulah apa tajuk yang paling tepat yang kita akan belajar pada hari ini? Siapa boleh bagi jawapan? Okey, silakan ketua kelas. Okey, terima kasih atas jawapan. Dia kata tajuk hari ini kita akan belajar ialah iaitu munkar dicegah, hidup berkat. Okey, dah sedia semua untuk kita belajar? Okey, mantap. Terima kasih semua. Baik, jom kita akan kepada sesi dan aktiviti yang seterusnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Zudan bin Siddiq, pelajar PDPP ambil Oktober tahun 2022, dan hari ini bagi subjek Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Menengah, saya akan menunjukkan tentang bagaimana kemahiran meneram dalam kita hendak menjadikan PDP itu lebih menarik. Baik, kita akan pergi kepada bagaimana praktikal itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak-anak? Semua sihat? Okey, jadi kita dah tahu dah kita akan belajar tentang mencegah kemungkaran. Jadi nak tak nak, Ustaz kena terangkan dulu kepada kamu tentang bagaimana sebenarnya kefahaman tentang mencegah kemungkaran. Tapi kita perlu ingat, tentang kemungkaran ini pastilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mari kita tengok di depan. Okey, kita nampak di sini ada hadis dia. Okey, Ustaz bacakan dan kemudian kamu ikut ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dha'ful iman. Hadis riwayat Muslim. Okey, jadi nak tak nak, bila kita tak faham dengan bahasa Arab, kita kena belajar dia punya terjemahan. Okey, jadi maksudnya adalah kita tengok depan. Okey, Ustaz dah terangkan dah kat sini maksud dia. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa yang dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Siapa dalam kalangan kamu ni yang melihat kemungkaran? Okey, falyughayyirhu biyadihi, kalau maka hendaklah dia mengubah dengan tangan, dengan kemampuan dia. Fa illam yastati' fa bilisani, sekiranya dia tak mampu, dia guna pula dia punya lidah, dia punya percakapan, dia punya ayat, begitu. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau dia tak mampu juga, kalau dia tak mampu juga, dia hendaklah menggunakan hati, membenci dengan hati. Kalau kita nampak sesuatu kemaksiatan tu, kita tak suka dia, kita tak bersetuju, kita tak redha dengan kemaksiatan tu, dan itulah wadhalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemah hati. Jadi kita dah faham dah hadis ni bagaimana. Nanti di hujung nanti Ustaz akan bagi satu tugasan, tapi nak tak nak, Ustaz kena terangkan dulu kepada kamu tentang apa sebenarnya maksud tersirat di dalam hadis ini. Okey, kemungkaran ni perlu kita faham dulu daripada sudut bahasa dan istilah, supaya kamu boleh beza mungkar ni macam mana, apa maksud dia. Okey, kemungkaran ni lah, dari sudut bahasa, perbuatan atau perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Jadi kita merasakan benda tu buruk, jadi kita pun yakin bahawa ini adalah kemungkaran. Istilah pula ialah perbuatan atau perkataan yang ditegak oleh syarak atau melanggar perintah Allah. Jadi kita boleh faham kat situ apa sebenarnya maksud kemungkaran. Kamu semua kena dengar betul-betul tau, sebab nanti Ustaz nak ada satu tugasan yang kalau kamu boleh buat dengan bagus, maknanya kamu fahamlah tajuk ni. Okey, yang ni okey. Jadi hukum menangani, hukum mencegah kemungkaran ni adalah hukumnya wajib ke atas semua, mengikut kemampuan masing-masing. Kalau boleh buat banyak, buat banyak. Kalau tak boleh buat banyak, buat sikit pun jadilah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, cara menangani kemungkaran kat sini. Yang ni kamu kena dengar betul-betul, sebab nanti Ustaz akan bagi satu tugasan untuk kamu rangka bagaimana cara untuk menyampaikan dakwah kepada seseorang. Faham? Okey.
Jadi kemungkaran perlu ditangani dengan berhikmah. Berhikmah ni kamu kena faham betul-betul berhikmah ni macam mana. Berhikmah ni maksudnya dengan pendekatan yang tepat, sesuai, kena dengan orang tu, mengikut masa yang tepat, dengan cara yang betul, kita pula laras bahasa kita betul. Kat sini Ustaz nanti akan buat kumpulan dan kamu akan rangkakan bagaimana cara kita nak menegur orang, mencegah kemungkaran dengan berhikmah. Okey, kat sini ada beberapa cara untuk mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan hati, lisan dan tangan. Tangan itu dengan makna apa? Mengubah dengan kuasa. Lisan, macam mana pula menegur dan menasihati. Jadi kena bezakan tangan dengan lisan. Tangan ni dengan power, dengan tanggungjawab, dengan jawatan, dengan kuasa yang kita ada. Lisan ni dengan percakapan, dengan nasihat, dengan melaporkan kemungkaran dan sebagainya. Contoh kalau macam kamu ni pelajar, kamu lapor kepada cikgu disiplin, itu pun okey. Yang seterusnya dengan hati, iaitu membenci dan menjauhi sifat kemungkaran. Kita tak redha dengan sifat kemungkaran. Faham tak faham? Okey, bagus. Okey, kita akan tengok satu video. Tengok video ke depan. Mencegah kemungkaran dan kaitannya dengan iman. Kita dengar Abu Ustaz cakap. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Daripada maksiat, sedang hati tidak merasa apa, melainkan kita rasa tak ada apa-apa. Allah. Okey, semua dah faham apa Ustaz kata. Maksudnya mencegah kemungkaran ni sangat berkaitan dengan hati, sangat berkait rapat dengan keimanan kita. Kalau hati kita rasa kosong saat kita melihat kemungkaran, maksudnya hati kita itu ada problem. Okey, ini untuk apa yang kamu boleh amalkan nanti. Mungkin kamu boleh gunakan doa ini sebagai contoh dalam tugasan nanti, ataupun kamu nak amalkan doa ini di rumah selepas solat. Itu doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami bahawa yang benar itu benar supaya kami dapat ikut, dan tunjukkanlah kami yang batil itu batil supaya kami dapat menjauhinya. Okey. Okey, jadi bila macam kenapa Ustaz nak buat nak lawankan kamu antara kumpulan tentang macam mana cara berdakwah, siapa yang lagi bagus? Sebab kita nak meraih hikmah menangani kemungkaran. Apa hikmah yang pertama? Dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kita bila selalu orang tegur kita, kita akan boleh tambah baik diri kita. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap berhati. Kita nak masyarakat yang saling tegur menegur. Tak boleh dah nak kata awak ni jaga ketepikan orang lain, awak ni jaga ketepikan orang lain. Tak boleh. Kita memang kena ambil berat tentang saudara kita yang hampir, untuk kita tegur dia dan perbaiki dia. Yang terakhir, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Jadi kita nak negara aman kerana mereka semua saling tegur menegur dan kurangnya berlaku kemungkaran. Okey, jadi kamu dah nampak dah jelas dengan penerangan Ustaz. Ustaz dah terang dah daripada macam mana cara nak baca, apa maksudnya, apa hukumnya, apa dalilnya, macam mana cara-caranya, apa hikmahnya, semua dah faham, semua Ustaz dah terangkan. Jadi sekarang tinggal kamu, Ustaz nak kamu buat 3 kumpulan. Okey, buat 3 kumpulan. Dan Ustaz nak kamu berbincang dalam kumpulan, dan dalam kumpulan tu kamu rangkakan satu situasi tentang macam mana nak menegur dengan berhikmah. Okey, kamu fikirkan, kamu bincang sama kumpulan. Ustaz nak lantik seorang kumpulan, ketua kumpulan, okey, untuk kamu berbincang. Dan kemudian selepas lebih kurang 5 minit hingga 10 minit, Ustaz akan minta kamu untuk bentangkan dekat depan supaya kawan lain boleh tahu, supaya Ustaz boleh nilai macam mana idea-idea kamu dalam menegur, mencegah kemungkaran secara berhikmah. Okey, jadi Ustaz bagi masa, kamu boleh mula berbincang sekarang.
Okey, Alhamdulillah semua dah bincang, semua dah bentang. Jadi kita dah nampak tadi kawan kita bentang. Setiap orang ada cara yang tersendiri, setiap orang ada gaya yang tersendiri. Ustaz tak kata ada yang salah, semuanya betul, semuanya bagus. Okey, jadi kesimpulannya daripada aktiviti kita tadi adalah agar kita sentiasa berusaha mencari cara macam mana nak menegur orang, nak mencegah kemungkaran. Kita tak nak kalau nampak kemungkaran kita biar. Kita nampak kemungkaran kita biar. Kita nak kalau nampak kemungkaran kita usaha untuk tegur. Okey, jadi semua faham? Okey. Mencegah. Betul Hafiz. Mencegah kemungkaran. Membuat ataupun mengajak. Baik, sekarang ni Ustaz nak setiap daripada seorang bangun dan tulis apa contoh mengajak kepada kebaikan. Mak kau pakai boleh bahasa lain. Ya, bahasa lain saja. Rumi. Macam mana cakap? Contoh, membuat mengajak kepada kebaikan. Mengajak pergi ke masjid. Oh. Kalau nahi mungkar, apa contoh dia? Sekarang macam apa? Perkara yang tidak baik. Oh, maksudnya yang tidak baik. Ya, kita nak mencegah kemungkaran itu. Contoh dia? Betul. Oh. Oh, Betul. aku yang nah. Itu nak Macam mana kamu nak mencegah kemungkaran? Kamu guna apa? Rotan contohnya. Guna apa lagi? Tulis. Sabi. Oi. Oi. Tulis apa saja yang kamu tahu. Zalika. Malu-malu. Ya, terus kita. Aku tidak pasti. Pukul apa tu? Pukul apa tu? Aku pun tidak tahu. Merotan. Rotan jadi merotan. Menegur merotan. Merotan jika kamu berani makan bukan aku. Okey, dah. Wadahnya. Seterusnya? Saya. Fit. Zul. Biasa dulu. Saya tulis. Saya. Kita pakai formula dia. Oh iya. Mengajak untuk bersedekah. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Jangan angkat begitu. Kalau kita kira 1/1, apa yang kamu tulis? Amal makruf membuat mengajak kepada kebaikan. Yang pertama, mengajak tutup aurat. Betul? Betul. Mengajak orang solat dan mengaji. Betul. Betul. Adakah kamu buat perkara tersebut? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Orang-orang banyak alasan. Orang cakap penat nasi itu apa lah? Kalau orang punya alasan, kita boleh ini. Menegur. Mengajak untuk bersedekah. Bersedekah ke bersedekah? Bersedekah. Bersedekah. Ya.
Okey, banyak lagi perkara untuk kita mengajak kepada kebaikan. Contohnya apa lagi? Memberi makanan kepada fakir miskin. Betul. Sama lah tu bersedekah. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan di negara kami. Apa tu? Berdakwah. Berselawat bersama-sama. Majlis ilmu. Mengajak pergi ke majlis ilmu. Lagi? Mengajak melawat rumah yatim. Melawat ataupun ziarah Rumah anak yatim. rumah-rumah ataupun hospital. Kita ni kan, kalau kita nak tahu, kita nak bersyukur tentang nikmat Allah ni, tentang kesihatan kita, cuba pergi melawat hospital. Baru kita nampak orang pesakit ni soalan susah ni dia nak beribadah, nak berjalan, nak duduk kata sekalipun. Jadi sebab itu kita perlu bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Kan? Betul tak? Kalau kamu nak berasa betapa bersyukurnya tentang kesihatan, pergi melawat hospital. Kalau nak tahu tentang bersyukurnya apa yang kita ada ni, dengan duit kita makan, kita cukup, pakaian kita cukup, pergi melawat rumah orang fakir miskin. Itu cara untuk kita menambahkan kesyukuran kita. Dan nahi munkar, mencegah kemungkaran. Yang pertama adalah morotan, kata Mahdaniah. Boleh mencegah kemungkaran dengan morotan? Boleh. Ini dalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, dengan tangan. Apabila kita nampak satu kemungkaran, kita boleh mencegahnya dengan tangan kemungkaran. Dengan kita tampaklah. Maksudnya dekat sini dengan kuasa yang ada. Tangan itu maksudnya kuasa. Contohnya nampak pelajar dalam sekolah lah, tidak pakai tudung ke, tidak solat ke, apa? Vape. Selain daripada kita tolak demerit dia, kita boleh gunakan kuasa tangan seorang guru. Bukanlah morotan saja, banyak lagi perkara yang boleh guna tangan. Suruh dia tulis sebuah Al-Quran. Tangan. Tampar tidak boleh. Tidak boleh kalau kita tampar kurang sini. Sebab muka ni adalah tempat yang mulia. Ustaz, hari tu kan cikgu Siti suruh tampar je sampai habis. Kan tadi kan cikgu, waktu kita satu kita, cikgu Siti suruh kita tampar je sampai habis kan. Tak boleh. Muka ni atas ini kepala kan tempat ilmu, otak kita tidak boleh dengan untuk tampar. Kalau sekali kamu tampar orang, sampai bila-bila dia akan ingat tu. Pernah kamu kena tampar? Ambil saya start. Cuba. Tengok ingat tak sampai bila-bila? Okey, yang kedua adalah berdakwah. Betul? Berdakwah dengan cara Baiklah, sekarang ini kamu semua telah dibagikan kepada 3 kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Jadi pada hari ini Ustaz mahu kamu membuat satu video lakonan daripada aplikasi TikTok. Ni TikTok kan? Okay. Ustaz mahu kamu buat lakonan kumpulan 1, lakonan berkenaan dengan bagaimana kamu menjalankan amar makruf nahi mungkar itu, mencegah kemungkaran menggunakan tangan. Kumpulan 2, bagaimana kamu menjalankan slogan amar makruf nahi mungkar itu menggunakan lisan. Dan kumpulan 3, bagaimana kamu menjalankan amar makruf nahi mungkar itu dengan menggunakan hati. Jadi Ustaz minta ketiga-tiga kumpulan untuk cuba berbincang dan juga lakonkan satu babak
yang menarik perhatian dan kita postkan dalam aplikasi TikTok, dan juga kamu perlu menggunakan hashtag Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi kita akan postkan ini dan juga satu medan dakwah yang terbaik untuk kita jalankan bersesuaian dengan teknologi dan media dengan dalam era globalisasi ini. Okay. Jadi Ustaz bagi masa kamu untuk rakamkan video tersebut dalam kumpulan masing-masing, dan Ustaz bagi masa kamu sekitar 10 hingga 15 minit untuk kamu bincang perkara tersebut dan lakonkan. Jadi kita akan pertontonkan sebentar lagi. Jadi sila lakukan dengan baik. Okey anak-anak pelajar, sila pandang ke hadapan, bagi perhatian. Jadi Ustaz mau buat kesimpulan di sini berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu mungkar dicegah, hidup berkat. Jadi untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar berkenaan dengan macam mana kita mahu menangani kemungkaran melalui 3 cara. Iaitu cara yang pertama. Okey, Haikal, cuba. Dengan cara tangan, bagus. Bagi perhatian, bagi tepukan kepada Haikal. Iaitu dengan cara kita menggunakan kuasa yang ada pada kita. Yang kedua ialah, okey, siapa mahu jawab? Okey, Fatimah. Apa? Dengan cara menggunakan lidah. Bagus Fatimah. Iaitu dengan cara macam mana? Dengan cara kita memberi nasihat secara lisan. Kita memberi teguran kepada mereka untuk tidak membuat perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang mana menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cara menangani kemungkaran yang ketiga iaitu dengan cara, okay, siapa mahu jawab? Aidil. Okey, bagus. Bangun apa? Bagus Aidil, dengan cara mencegah kemungkaran dengan hati. Macam mana caranya? Macam mana caranya? Iaitu dengan cara kita, bagus, dengan cara kita membenci perbuatan yang perbuatan yang mungkar itu. Kita sudah tidak mampu menggunakan tangan, tidak menggunakan lisan atau lidah, tetapi selemah-lemah iman, min adhaful iman, iaitu kita benci kemungkaran yang dilakukan itu pada hati kita ini, dalam hati kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar diberi jalan yang benar kepada mereka ini. Jadi Ustaz mahu di tangan Ustaz ini, cuba lihat di hadapan. Di hadapan Ustaz ini ada kad. Namanya exit card. Ustaz beri masa kamu 2 minit. Dalam exit card ini ada 3 soalan yang perlu kamu jawab. Yang pertama, berkenaan dengan apa yang kamu belajar hari ini. Kamu tulis saja apa yang kamu belajar hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang kamu tak suka pembelajaran hari ini. Kamu tak suka apa? Cara pembelajaran hari ini kah, aktiviti hari ini kah kamu tak seronok? Apa yang kamu tak seronok? Panas kah? Itu pulang kamu. Tulis saja apa. Kemudian yang ketiga, kamu tulis apakah perkara yang kamu tidak faham. Yang kamu tidak faham pembelajaran hari ini, kamu tulis je. Apa-apa je. Okey, jadi Ustaz edah kepada kamu kad ini. Jadi Ustaz bagi kamu masa berapa minit? 2 minit. Bagus. Nanti di akhir kelas nanti Ustaz akan kutip balik. Okey. Fatimah, Aidil. Okey. Ustaz bagi masa kamu 2 minit. Okey, murid-murid.
Habis sudah masa 2 minit. Kertas itu pulang ke hadapan. Okay, terima kasih Aidil. Fatima. Lagi? Okey. Jadi Ustaz mahu sekarang ni kamu cuba fikir. Cuba kamu fikir dalam-dalam apakah yang akan terjadi seandainya kita semua ini mengaplikasikan mencegah kemungkaran di sekolah kita. Apa yang akan terjadi? Cuba kamu fikir-fikirkan. Yang ini Ustaz mahu kamu fikirkan. Cuba ramalkan apa yang akan terjadi. Jadi di akhir kelas ini Ustaz mahu ucapkan ribuan terima kasih kerana kamu sudah memang terbaik. Bagi tepukan. Kerana kamu telah menjalankan pembelajaran hari ini, kelas hari ini dengan cukup baik. Dengan penuh motivasi. Dan Ustaz harap momentum ini terus berkekalan dan terus diperbaiki pada masa akan datang. Dan Ustaz doakan apa yang kamu belajar hari ini, kamu akan dapat aplikasikannya di dalam hidup kamu nanti. Di dalam kehidupan harian kamu. Dan di akhir kata, sebelum Ustaz tinggalkan kelas kepada kamu ini, Ustaz tinggalkan kelas, Ustaz mahu kamu tinggalkan satu tajuk yang mana untuk kamu baca dahulu. Iaitu pada minggu hadapan kita akan belajar berkenaan dengan tajuk pelajaran yang ke-10, iaitu mencari yang halal. Apakah tajuk itu berkenaan apa? Nantikan. Okey, sama-sama. Okey. Ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.